صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إرسي وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdal nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna was sa'ba sahla idza syi'ta sahla. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberi kepada kita kesempatan nikmat yang amat besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat diutuskan kepada kita Rasul rahmatan lil alamin, sebagai satu rahmat bagi sekalian alam. Jadi terima kasih kepada Imam Surau Teluk Pencalang, ahli AJK, pengerusi, Cik Mat, dan semua AJK yang terlibat lah, dan juga hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kerana beramai-ramai kita datang untuk memuliakan majlis Maulidur Rasul, dan kita kata sebagai mengungkapkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ribuan terima kasih kepada penganjur dan semua yang terlibat untuk menjayakan majlis ini. Jadi tajuk malam ni adalah ceramah sempena Maulid Nabi. Ceramah ni dia, saya ni tak pandai sangatlah pun ceramah-ceramah ni. Takat menyembang tu boleh, tapi nak ceramah tak berapa nak pandai. Dan dah 2-3 tempat dah depa panggil duk ceramah Maulid Nabi, kita pun naknya habis dah idea naknya, tak tahu nak serta apa, serta ulang tu lah. Tapi ala kulli hal, sebagai kita kata menggembirakan hati mukmin, itu satu ibadah. AJK masjid ni, apa surau ni panggil buat ceramah, jadi saya pun buatlah. Walaupun kita tak layak pun, tak ada kemahiran apa, tak ada ilmu apa, tapi sebagai menggembirakan hati ahli kampung Teluk Pencalang ni, qaryah Teluk Pencalang, dan juga sebagai menggembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama-tama kalimah kita kata maulid ataupun maulud. Kita selalu sebut, orang tua-tua dulu dia sebut maulud. Kadang-kadang kita sebut maulid. Hak mana satu hak tu? Dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Pelat. Dia kalimah maulid ataupun maulud ni bahasa Arab. Jadi kalau kita nak tahu mana betul, kita patah balik kepada bahasa Arab lah. Dua-dua betul, tapi makna dia tak samalah. Kita boleh bagi hadiah lah mana kita ada betul. Minta kat Cik Mat. Jadi maulid ni makna dia kelahiran. Maulid ini makna kelahiran. Kelahiran siapa-siapa pun lah. Kalau kita lahir, kita beranak hari apa, kita namanya maulid. Maulid ni makna hari kelahiran. Maulud ni kena kepada bayi, kanak yang dilahir. Kanak itu dipanggil maulud. Kalau si fulan itu dilahirkan, namanya contohnya Zaid, tak ada nama Zaid dalam ni lah. Contohnya Zaid dilahirkan pada hari Khamis, maka Zaid itu dipanggil maulud. Hari Khamis kelahiran dia tu dipanggil maulid. Jadi kita nak sebut apa nak? Dua-dua betul. Tapi kalau kita nak sambung Maulidun Nabi, kena sebut maulid lah, tak sebut maulud. Maulidur Rasul, itu betul lah. Maulidun Nabi, itu betul lah. Tapi nak panggil hak mana pun kena belakang lah. Maulid atau maulud,
Kalau maulud kena pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut maulid, ana hari kelahiran. Jadi apa hukum pada hari kelahiran? Tak ada hukum apa. Bid'ah ke tak bid'ah tak ada. Dah orang beranak nak ada hukum apa? Takkan orang beranak hari Khamis jadi bid'ah, orang beranak hari Sabtu jadi tak bid'ah. Kelahiran tidak ada. Tunggu pantang sajalah. Pantang ada macam-macam. Jadi yang menyebabkan ada hukum-hukum adalah bagaimana cara kita nak menyambut maulid. Bagaimana kita nak menyambut maulid. Jadi ada sebahagian ulama ditanya, dah kalau orang lah ni kan duk heboh macam-macam pasal maulid kan. Kita sebut sikitlah tentang maulid. Jadi ada sebahagian orang bertanya kepada ulama, apa hukum maulid Syekh? Maka Syekh menjawab, dia kata, apa pendapat kamu tentang berselawat? Apa hukum selawat? Selawat bid'ah ke tak bid'ah? Tak bid'ah lah, bagus betul dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan perintah kita berselawat. Tok khatib tiap-tiap kali Jumaat tu dah sebut dah. Selawat ni satu benda anjuran daripada syarak. Apa pendapat kamu, kata Syekh lagi, tentang memuji baginda? Boleh tak kita memuji Nabi? Boleh, kata Imam Al-Busiri, da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fi ila akhirih baitlah. Maknanya Imam Busiri nak cerita, dia kata pujilah macam mana pun hampa nak puji, cuma jangan duk tiru puak Nasara. Da'mad da'adhun nasara, tinggalkan apa yang puak-puak Nasara dakwa tentang Nabi mereka. Lepas tu nak puji macam mana Nabi puji. Jangan ekstrim melampau macam puak-puak Kristian sahaja. Puak Kristian ni depa kata apa dekat Nabi Isa? Tuhan. Depa mengagungkan Nabi depa sampai depa kata Tuhan. Jangan terlajak sampai hak tu je. Kita nak puji Nabi takat mana boleh nak puji. Lagi Syekh lagi bertanya, dia kata, apa hukum berdoa? Apa pendapat kamu tentang berdoa? Berdoa juga benda yang baik. Apa pendapat kamu tentang membacakan sirah-sirah baginda sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum kita baca sirah? Benda baik ke tak baik? Baik. Kita pun duk baca kat sini kan tiap-tiap bulan. Sebulan 2 kali Sebulan 2 kali sirah. Mana ada orang kata baca sirah satu benda yang tak baik? Apa pendapat kamu tentang bersedekah jamu orang makan? Baik ke tak baik? Baik. Jadi apa benda yang tak baik di dalam majlis Maulid Nabi? Apa benda yang tak baik di dalam majlis Nabi? Semua baik. Betul kata Haji. Semua baik, tak ada tak baik. Jadi kadang-kadang orang macam-macam lah. Kita biarkan orang yang tak mau sambut. Sambut ini kata ulama, Maulid Nabi ini tidak ada nas daripada syarak yang menyuruh. Tak ada lah hadis Nabi kata suruh sambut Maulid Nabi. Dan tak ada juga hadis Nabi yang melarang menyambut Maulid Nabi. Jadi apabila benda tu tidak ada suruhan dan tidak ada larangan, maka benda tu kekal dipanggil mubah. Benda yang harus. Nabi tak suruh. Jangan kita kira percakapan orang yang kata benda tu Nabi tak buat, zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, maka benda ada. Kita jangan kira macam tu. Kalau nak kira benda hak zaman Nabi tak ada, hak kita hari ni dari hujung kepala sampai hujung kaki semua bid'ah belaka. Al-Quran hari ni zaman Nabi mana ada Al-Quran? Kitab mushaf tu maksudnya. Zaman Nabi tidak ditulis mushaf Al-Quran dihias tu, tak ada. Itu berlaku di zaman kemudian, zaman Sayyidina Abu Bakar. Nak masuk solat tengok apa? Tengok jam. Nabi suruh tengok jam kan, suruh tengok bayang-bayang. Mana ada Nabi tengok jam zaman dia? Nak masuk solat Nabi suruh tengok jam. Zaman Nabi ada zakat bayar berah. Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat pun tak ada. Bayar zakat pakai berah, mana ada, bid'ah semua tu. Kenapa kita bayar zakat pakai berah? Itu sebab tu kita kata bid'ah tu bukan semata-mata tak ada di zaman Nabi ataupun ibadah yang tak ada. Bid'ah ini suatu benda yang melanggar garis panduan syarak. Kita tinggalkan semua tu lah. Kita tak mau cerita bid'ah tak bid'ah, kita tak mau banyak-banyak. Kita nak cerita tentang kemuliaan Maulidur Rasul. Jadi Maulid Nabi ini
pada bulan apa? Rabiul Awal. Kita tak sampai lagi tang tu no. Patut teragak-agak nak jawab. Kita baru sampai apa? Bab keturunan Nabi lah. Baru sampai cerita Abraha, tak habis lagi, tak sampai. Jadi bulan Nabi ini dilahir pada bulan Rabiul Awal alal khilaf pendapat lah. Dan tarikhnya apa? Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Ini tarikh yang masyhur walaupun ada khilaf riwayat. Dalam riwayat kisah ni ada banyak. Sebahagian riwayat kata hari ini, sebahagian riwayat kata hari ini. Tak ada masalah walaupun sebahagiannya di dalam riwayat yang dhaif. Dan sebahagian orang hari ni apabila di dalam kisah-kisah maulid ni ada yang kata cerita ini hadisnya dhaif, cerita ini tak begini. Itu semua riwayat. Tak ada masalah. Dia bukan, kalau orang mengaji dalam mustalah hadis, ulama hadis ni muafakat belaka. Hadis dhaif boleh digunakan pada bab riwayat, cerita-cerita, nak menggemar, nak menakutkan fadail amal. Yang tak boleh pada hukum halal dan haram, itu tak boleh guna hadis dhaif. Pada bab akidah itu tak boleh guna hadis dhaif, itu kita perlu guna hadis yang kuat lah, ataupun Al-Quran. Tapi kalau bab cerita tak ada masalah. Ada sebahagian orang kata kisah ini sebenarnya dhaif, ini itu riwayat. Hatta Ibnu Kathir sendiri di dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah, imam yang besar, dia masukkan riwayat berbagai-bagai riwayat, hatta riwayat yang dhaif pun dia ada cerita dalam, tak ada masalah. Jadi bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi. Dan lahir hari apa? Hari Isnin. Isnin ni sebab daripada hadis Nabi sendiri. Nabi kata zaka yaumu wulidtu, demikian adalah hari aku dilahirkan. Maka hari Isnin ni dulu tak ada kemuliaan apa, tak ada kemuliaan pada hari Isnin. Tetapi apabila lahir Nabi pada hari Isnin, maka Isnin itu menjadi hari yang mulia. Bulan Rabiul Awal tidak ada kemuliaan apa-apa. Tapi setelah baginda lahir pada bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal ni sering disebut-sebut kerana kemuliaan dia. Mulianya bulan kerana Nabi. Hak mana yang bersangkut paut dengan kelahiran Nabi, bersangkut paut dengan diri Nabi, semua akan jadi mulia. Hatta hari jadi mulia. Hari kelahiran kita tak jadi mulia. Saya lahir hari Sabtu, tapi hari Sabtu tak ada orang sebut apa-apa pun. Tak mulia lah. Beranak bulan Jun, tapi pun orang tak sebut pasal apa pun bulan Jun. Sebab kita ni tak mulia. Tapi kalau benda yang bersangkut paut dengan Nabi, maka akan jadi mulia. Kenapa saya duduk atas meja kat depan ni? Bukan atas meja, duduk atas kursi lah. Duduk atas kursi, depan saya ada meja, di depan semua orang. Sebab apa? Sebab saya menceritakan kisah kelahiran Nabi. Itu kemuliaan saya di sini. Saya tak ada mulia apa-apa, tapi kerana saya menceritakan tentang maulid Nabi, maka orang suruh saya duduk depan. Jadi lagu mulia lah. Bukan yang mulia dah, tapi macam mulia lah. Sebab di depan orang. Sebab apa? Semuanya bersangkut dengan Nabi. Pada hari kelahiran Nabi, hamba pun menjadi mulia kerana kelahiran Nabi. Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah? Pernah ingat cerita? Hamba bagi Abdul Uzza, ataupun nama yang topnya orang panggil Abu Lahab. Waktu lahirnya Nabi SAW, Suwaibah ni dia terus lari bagi tahu kepada tuan dia. Dia seorang hamba perempuan. Dia bagi tahu kepada tuan dia Abu Lahab. Dia kata, wahai tuan, kamu sudah mendapat anak buah, anak menakan orang Kedah kata. Anak menakan lelaki baru saja lahir. Aminah baru saja melahirkan anak lelaki. Maka seronoknya Abu Lahab dengan berita gembira tadi, maka Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Kenapa Suwaibah dibebaskan? Kerana dia membawa berita kelahiran Nabi SAW. Jadi mulia dia. Diceritakan di dalam kitab-kitab kita bahawa Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, melihat keadaan Abu Lahab di dalam mimpi. Itu sebagian riwayat mencerita begitu.
Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, Pak Lahab, apa yang hang dapat lah ni pas hang mati? Dia dah mati dah lah. Abu Lahab kata, aku ni kena siksa lah. Kecuali pada hari Isnin, aku diringankan oleh Allah azab. Sebab apa? Sebab aku bergembira dengan kelahiran Muhammad dan aku merdekakan Thuwaibah. Kerana itu hari Isnin Allah ringankan. Macam mana bentuk ringannya siksaan Abu Lahab? Allah keluarkan daripada hujung jari tangan dia ni air yang dia boleh isap, nyot minum air, yang boleh menghilangkan kering di tekak dia. Di neraka ni ada makanan, minuman pun ada neraka ni, jangan risau. Tapi makanan dia ni buah zakum, buah yang berduri, yang pahit. Minuman dia ni apa? Besi yang lebur, rancang yang gelegak, masuk dalam rengkung ni pecah habis ni, hancur, tambah habis ke bawah. Itu minuman dia. Dahaga malaikat tuang yang tu bagi orang neraka minum. Besi yang menggelegak, yang hancur. Itu minuman ahli neraka. Tapi special Abu Lahab ni, Allah bagi satu ayat yang manis, yang boleh menghilangkan dahaga di tekak dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab gembira dengan kelahiran Nabi SAW di setiap hari Isnin. Kata ulama, itu Abu Lahab yang Allah dah janjikan siksaan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang Allah dah tulis dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran bahawa Abu Lahab ni orang celaka dalam neraka, pun mendapat keistimewaan dengan sebab seronok dengan kelahiran Nabi. Apatah kita yang mengucap 2 kalimah syahadah, yang bergembira seumur hidup kita dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak dapat habuan apa-apa? Tentu ada habuan untuk kita. Yang penting kita ni ada kegembiraan dengan lahirnya Nabi. Maka majlis maulid ni ulama kata sebagai nak menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cara kita nak tunjukkan kita seronok? Dengan kita merayakan. Cuma cara kita merayakan itulah yang menjadi pengukur sama ada baik ataupun tak baik. Kita tiap-tiap tahun boleh sambut hari jadi anak kita. Tiap-tiap tahun kita ingat anniversary perkahwinan lah, jadi kita lah. Kita boleh sambut, kita pergi kedai makan, kita pergi. Tapi kenapa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh nak sambut? Kenapa kita tak boleh nak ingat? Kenapa kita tak boleh bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi sendiri pun menyambut hari kelahiran dia, betul tak? Di dalam satu hadis sahabat pernah bertanya kepada Nabi, kenapa engkau puasa hari Isnin? Tapi tanya dalam bahasa Arab lah, ni bahasa edisi Melayu. Sahabat tanya, apa siapa engkau berpuasa hari Isnin? Maka Nabi kata, zaka yaumu wulidtu. Demikian adalah hari aku dilahirkan. Maka Nabi menyambut hari kelahiran dia, tapi dengan berpuasa. Sambut hari jadi ni tak ada masalah, tapi dengan niat yang baik, maka jadi amalan yang baik. Kenapa kita sambut hari jadi kita? Kenapa kita sambut hari jadi kita? Apa niat kita sambut hari jadi kita? Kalau kita niat kerana bersyukur Allah telah melahirkan kita, Allah telah mengeluarkan kita ke dunia, itu satu nikmat yang besar. Dulu kita tak ada, kemudian Allah timbulkan kita ke dunia. Maka sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari kelahiran kita buat kenduri, kita sedekah. Maka sedekah tu satu benda baik. Sedekah tu kenapa? Maksud sedekah ni kita jamu makan lah kan, macam orang ubat lah. Kita ada orang buat kek, buat bihun sup, roti canai, miskra apa semua, buat lah apa pun kan. Jadi kita buat jamuan tu bersedekah. Dengan kita bersedekah itu, kita niat apa? Aku bersyukur kerana Allah melahirkan aku pada tarikh sekian-sekian. Maka itu jadi ibadah. Kerana syukur itu satu tuntutan daripada syarak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat. Kita syukur Allah telah mengeluarkan kita ke dunia ni. Maka syukur kita berseronok.
Ketika mana Nabi sampai ke kota Madinah, puak-puak Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Hari apa? 10 10 Muharram. Betul tak betul? 10 Muharram betul ya? Jadi 10 Muharram puak Yahudi pakat puasa. Maka Nabi tanya, kenapa kamu puasa hari ini? Maka kata Yahudi apa? Kerana hari ini Allah telah menyelamatkan kami daripada Fir'aun dan Allah menenggelamkan Fir'aun, bagi mampu Fir'aun. Kita kata mampu. Mampu habis Fir'aun pada hari itu. Maka kerana kami bersyukur, kami seronok dengan nikmat yang Allah bagi, maka kami merayakan dengan berpuasa. Kerana apa? Syukur. Maka Nabi kata apa? Aku lebih berhak daripada hampa untuk bersyukur. Itu membuktikan bahawa Nabi pun tak larang, Nabi pun tak kata apa. Bahkan Nabi kata aku lebih layak untuk bersyukur. Itu membuktikan bahawa apa? Kita boleh merayakan pada satu-satu benda nikmat yang Allah bagi kat kita. Ada nikmat yang Allah bagi kita, kita boleh merayakan dia. 31 Ogos tiap-tiap tahun kita buat perayaan. Sebab apa? Sebab tarikh tu kita merdeka. Satu nikmat tak? Nikmat yang Allah bagi. Ada orang kata buat 31 Ogos satu bid'ah? Ada? Pernah dengar? Tak ada, orang sepakat semua ni. Okay, alright. 31 Ogos alright, semua sepakat, tak ada bid'ah. Sebab apa? Itu satu nikmat yang Allah bagi kat kita. Dulu kita dijajah, macam-macam kita tak boleh buat. Kemudian kita merdeka, nikmat kita boleh sambut. Tapi ada nikmat hak paling besar apa? Allah lahirkan Nabi ke muka bumi ini, yang mana Nabi ini rahmatan lil alamin. Nabilah yang menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Nabilah yang mengenalkan kita yang mana jalan yang betul, yang mana jalan yang tak betul. Nabi mengenalkan kita syurga dan neraka. Nabi mengenalkan kita kepada Tuhan pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka tu nikmat ke tak nikmat? Nikmat, jadi kita boleh sambut tak? Tentu boleh. Tak ada larangan daripada syarak untuk menegah kita menyambut. Tak ada. Itu Maulid Nabi. Bahkan kata Imam As-Suyuti radhiyallahu an, bahawa orang yang buat satu majlis maulid ni, saya cerita semua bahasa Melayu dia ambil daripada kitab Arab. Ada kitab-kitab Jawi pun ada cerita lah. Saya cerita terus saja. Imam As-Suyuti kata, apabila kita buat satu majlis maulid, maka ketika tu turun malaikat ke majlis maulid meminta ampun kepada kita. Malaikat Jibril, Mikail, Izrail tak turun Izrail turun siap kita. Malaikat bukan Izrail lah, malaikat lain turun meminta ampun, mendoakan, rahmatkan kepada kita. Bahkan kata Imam As-Suyuti, diangkatkan bala daripada tempat ataupun rumah yang dibuat majlis Maulidur Rasul. InsyaAllah kita buat majlis di kampung ni, InsyaAllah orang kampung ni selamat daripada bala yang Allah nak turunkan. Amin. Kata amin kat kaki, amin. Yang itu baru kena. Amin itu kata ulama quwwatun lid-du'a. Kekuatan di dalam doa. Kalau doa tu tak ada amin, dia tak kuat, tak power. Bila kita kata amin ramai-ramai, maka menjadi satu kekuatan di dalam doa untuk sampai ke untuk Tuhan makbulkan doa kita. Maka di setiap doa kita kata amin. Diceritakan bahawa di zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni siapa? Khalifah dululah kan, hak zaman dululah, khalifah zaman Abbasiyah. Dia seorang pemimpin yang astagfirullah dah. Jadi Harun Ar-Rasyid ni apa tadi hilang tu Ustaz? Dia khalifah yang sangat mencintai ilmu, mencintai ulama. Bahkan dia ni kalau nak jumpa dengan ulama, dia seorang khalifah, dia turun dia punya kenderaan dia jauh daripada tempat orang alim ulama, dia turun jalan kaki. Itu Harun Ar-Rasyid, dia mengagungkan orang alim ulama. Diceritakan di zaman dia ada seorang pemuda yang masyhur fasik. Fasik ni apa? Orang yang duk buat dosa, orang yang banyak buat dosa. Wallahu alam lah hakikat sebenarnya memang dia fasik ataupun tidak. Macam kita cerita semalam tu lah kan, cerita sini kan, cerita
Dah saya cerita majlis ni. Tak pagi tadi. Jadi apa tadi? Ada masyhur orang fasik yang masyhur dengan maksiat. Tapi dia ni walaupun fasik, tiap-tiap tahun pada bulan Maulid dia akan pakai baju yang cantik-cantik, dia akan buat kenduri yang besar untuk majlis Maulid Nabi. Kerana apa? Dia gembira dengan Nabi. Dia seronok dengan majlis, dia seronok dengan kelahiran Nabi. Maka dia tiap-tiap tahun bulan Maulid dia buat yang ni. Sehinggalah akhirnya bila dia meninggal, tak ada siapa nak uruskan jenazah dia. Sebab apa? Sebab orang kenal dia ni fasik, rajin duk buat dosa. Kita ni pun sama, rajin duk buat dosa. Tapi bila jadi macam tu, bila orang ramai tak mau sembahyang mayat apa kat dia, maka didengar satu suara dari suara hatif, orang panggil suara yang tak ada tuan, yang memerintahkan untuk sembahyang kepada fulan-fulan, hak si fasik tadi ni. Maka orang pun pakat sembahyang kat dia. Kemudian di malam hari orang bermimpi. Diceritakan di dalam kitab. Bukan cerita saya buat, ada sebut di dalam kitab tarikh. Apa tadi? Hilang lagi. Ada gangguan dia mudah hilang. Jadi mimpi, dia mimpi bahawa si fulan yang fasik tadi datang dengan satu pakaian yang cantik, suteranya dengan perhiasannya. Kemudian orang yang bermimpi itu pun tanya kepada orang fasik ni, apa yang Tuhan buat dekat engkau lepas engkau mati ni? Kata dia, Allah muliakan aku dengan sebab aku muliakan Nabi di setiap tahun pada bulan Rabiul Awal. Itu orang yang ahli fasik. Kita semua ni fasik belakang lah, banyak buat dosa lah. Kan? Tiap-tiap hari dosa mata, dosa telinga. Tu masuk ceramah tasawuf lagi. Jadi kita ni memang banyak buat dosa. Maka jangan sampai ibadah kita tak ada, dosa kita banyak, kecintaan pun tak ada dalam hati kita. Itu satu bala. Man lam yafrah bi Muhammadin lam yara farhan abada. Siapa yang tak bergembira dengan Muhammad, tak suka dengan Nabi Muhammad, dia tak akan nampak kebahagiaan selama-lamanya. Pernah seorang sahabat Badui datang jumpa Nabi. Dia tanya kepada Nabi, bila hari kiamat nak berlaku? Matas sa'ah. Bila kiamat nak berlaku ni? Punya semangat dia nak tahu hari kiamat. Maka Nabi pun tanya balik. Nabi tak jawab, tapi Nabi tanya balik, hang bersiap apa untuk apa hari kiamat ni? Apa persiapan kau? Katanya, aku tak siap apa-apa, dia kata. Aku ni tak ada puasa tak banyak, sembahyang tak banyak, sedekah tak banyak, tapi yang ada apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ada hak ni saja. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta dengan Nabi, maka engkau akan bersama Nabi. Jadi Maulid Nabi ni majlis yang nak menyuburkan rasa kegembiraan di dalam hati kita, menyuburkan rasa kecintaan di dalam hati kita. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Jadi tiap-tiap tahun kita buat ni sebab nak peringat balik. Sebab tanpa majlis kita akan lupa. Tanpa pengajian kita akan lupa. Mana ada orang tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari dia baca sirah Nabi, ada kat sini? Tiap-tiap hari dia baca sirah Nabi, ada? Angkat tangan tengok. Kalau ada saya nak salam, cium tangan, cium kaki semua. Tak ada. Sebab itulah perlu ada peringatan. Kita tak ingat sejarah Hari Pahlawan, melainkan apabila tiap-tiap Hari Pahlawan orang cerita balik. Kita tak ingat sejarah kemerdekaan kecuali bila 30 Ogos orang duk cerita balik, baru subur balik, semangat balik patriotik kita tu betul sebut. Bila ada saja majlis-majlis macam tu, akan subur kembali ingatan kita. Jadi kita ni sepatutnya mengingat Nabi di setiap masa, beramal dengan sunnah Nabi di setiap masa, sambut kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi ni di setiap masa. Tapi kerana kecuaian kita ni manusia yang lemah, dosa pun banyak, ibadah tak banyak, maka ulama buat juga majlis tahunan supaya apa? Tidak kosong. Sepanjang tahun kita tak ingat kepada Nabi, sekurang-kurang bulan Rabiul Awal kita jangan lupa. Kita ingatkan kembali bagaimana sejarah Nabi, bagaimana
kesusah payahan Nabi dalam nak menyebarkan dakwah. Maka dengan itu kita akan kita ingat balik lah. Kalau setahun sekali pun kita tak mau nak buat, bila kita nak cerita pasal Nabi? Bila kita nak cerita pasal maulid kelahiran Nabi? Bila kita nak kenal Nabi? Orang hari ni bila tanya bagaimana susuk Nabi, ramai yang tak berapa nak kenal. Nabi bukan manusia biasa. Nabi ni Allah bagi kesempurnaan zahir dan batin. Kecantikan yang ada pada Nabi itu mengatasi kecantikan yang ada pada semua Nabi-Nabi. Yang mana masyhur dengan kecantikan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kata ulama, kalaulah kecantikan tu kita boleh bahagi-bahagikan lah, boleh kongsi-kongsi, maka 1/2 kecantikan itu untuk Nabi, 1/4 untuk Nabi Yusuf, 1/4 yang lagi kita kongsi ramai-ramai satu dunia. Itu kecantikan. Keseluruhan kecantikan yang Allah buat di dunia ini, separuh untuk Nabi, 1/4 untuk Nabi Yusuf. Sikit. Kita berkongsi pada 1/4 daripada umat hak dulu sampai umat lah. Kita kongsi itu pun kita tengok hampir meleleh elok. Kan orang lah ni kan, ratu lah, model lah, apalah. Kalau lelaki tu handsome-nya, perempuan tengok angau, lelaki kalau tengok perempuan pun jatuh longkang langgak tiang habis. Kan sebab kecantikan hak berkongsi 1/4. Kalaulah dapat hak 1/4 tu semua kat kita, jadi macam Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf semua orang tahu kan, yang mana Zulaikha jemput semua geng-geng membawang dia tu, hak tu condemn dia kat belakang. Dia kata, "Hai Zulaikha ni, nak ke Yusuf ni apa dah sangat kat Yusuf tu, dah lah hamba dia. Nak juga ke hamba pun." Mereka duk kutuk dia lah, membawang kat belakang. Zulaikha tak apa hati, dia kata, "Hampa tak tengok lagi Yusuf. Dia buat satu majlis, dia bagi buah, dia bagi pisau, dia panggil Yusuf mai habis sambil duk potong buah, potong habis tangan." Segaknya dia kata, "Ini bukan manusia, ini malaikat daripada." Tak sedap duk potong tangan tu. Segak sangat. Macam orang kita lah. Bila kita tengok orang segak sangat naik motor tu sampai jatuh dalam longkang, tak sedap, berkali kepala-kepala tu, pusing habis-habis belakang. Sebab apa? Sebab kecantikan hak kita kongsi 1/4. Nabi Yusuf seorang dia saja 1/4. Kata ulama, kalau Nabi kita yang dapat 1/2 kecantikan tu ada di tempat Nabi Yusuf, disebut di dalam tafsir bahawa orang perempuan hak zaman tu dia tak potong tangan, dia tikam ni, dia robek habis dada jantung ni, sebab tak tahan menanggung. Tapi hikmahnya zaman Nabi tak jadi benda tu, sebab Allah bagi kecantikan kepada Nabi dan Allah tak timbulkan fitnah pada Nabi. Yang mana Allah bagi lagi satu sifat kepada Nabi yang kata ulama disebut sebagai haibatul jalaliyah, satu kewibawaan, satu haibah. Macam kita tengok para habaib kan, sebahagian habaib ini mukanya segak-segak, kita terpesona, tapi ada kita nak fikir kalau orang perempuan tu ada fikir yang pelik-pelik kepada habib-habib ataupun orang syekh masyayikh yang mukanya yang ada haibah. Tak nak, kita tak fikir yang pelik-pelik, tak timbul fitnah. Sebab apa? Sebab ada haibah yang Allah letakkan pada dia. Begitu pada Nabi kita. Walaupun kesegakan dia tu melebihi Nabi Yusuf. Segak Nabi kita ni 2 kali ganda. Nabi Yusuf 1/4, maknanya separuh Nabi kita saja. Tapi Nabi kita tidak Allah timbulkan fitnah pada zaman dia. Itu kecantikan yang ada pada Nabi kita. Kalau kita tengok pada sirahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, syama'il, kecantikan yang ada pada Nabi kita. Nabi kita ini badannya, tulang-tulang sendinya besar-besar, menunjukkan kegagahan. Kan pernah kita dengar satu kisah riwayat, walaupun bukan riwayat yang sahih, tentang Rukanah, seorang zaman dulu pun ada UFC juga tak UFC namanya Rukanah. Dia ni hebat dalam bergusti. Orang dalam kafir Quraisy zaman dululah, depa suka ada orang panggil gusti. Tak ada siapa boleh menjatuhkan Rukanah. Bahkan diriwayatkan bahawa kalau dia duduk atas satu kain, dia jijak sungguh kain tu, ramai-ramai tarik tak berganjak kain tu. Kuatnya dia, Allah alam lagu mana badan dia kita tak tahu. Bila mana hebatnya dia lagu tu, Nabi pun kata kat dia lah, "Kalau aku boleh kalahkan kau, kau nak masuk Islam tak?" Dia kata,
Boleh ya? Oh, dia belagak lah kan. Dia tu orang kuat. Badan sadu. Minum Ovaltine tiap hari. Kuat lah maknanya. Kira dia kata Allah takat Muhammad tak ada masalah. Dia kata boleh, dia kata aku boleh. Aku boleh, kalau aku kalah aku masuk Islam. Maka depa pun bergusti. Bergusti bukan maksud bergusti yang jahat. Lah ni dah maksudnya menjatuhkan. Maka dia cuba menjatuhkan Nabi. Tapi dalam masa yang sekelip mata Nabi menjatuhkan dia dengan mudah, semudah ABC. Dia kata, sekali lagi. Dia tak puas hati, dia kata tadi silap. Tadi dia pandang rendah. Dia kata sekali lagi. Sekali lagi bergusti, terbalik juga. Dalam masa sekelip mata. Ni semudah kacang goreng pula. Mudah saja. Tak kali. Dia kata, tak puas hati. Ada hak tak kena ni. Dia kata sekali lagi. 3 kali berturut-turut keputusan dia sama. Jatuh Rukanah. Bunyi tek-tek dah, cerita tak habis. Sambung lah, sambung. Jadi Rukanah kata apa? Rukanah pun cerita habis. Kisah dia kena tewas dengan Muhammad ini dengan semua puak-puak Quraisy. Dia kata Muhammad ni tukang sihir. Habis dekat tu lah. Kan? Itu orang yang Allah tak bagi anugerah. Itu kita nak cerita apa? Patah balik lah. Nak cerita bahawa Nabi ni Allah bagi kekuatan kepada dia. Tulang-tulang dia, sendi-sendi dia ni besar, menunjukkan dia orang yang gagah. Muka Nabi ni muka dia bercahaya. Ada cahaya di muka dia. Badan Nabi badan yang sedang-sedang. Tak tinggi melayut, tak pendek ketot, tak. Dia orang yang sedang. Kalau orang tengok Nabi, orang akan kata Nabi tak tinggi dan Nabi tak rendah. Dia orang yang sedang. Tetapi di antara mukjizat kemuliaan yang Allah bagi pada Nabi, kalau Nabi duduk dengan orang yang tinggi-tinggi, Nabi lebih tinggi daripada mereka. Kalau Nabi berjalan dengan sahabat, nescaya orang tengok Nabi lebih tinggi. Orang tak kata sahabat ni tinggi, walaupun sahabat ni jenis sahabat yang tinggi. Tapi bila berpisah dengan Nabi, orang tengok, sahabat ni tinggi. Nabi nampak biasa. Itu kemuliaan yang Allah bagi kepada Nabi. Hatta kalau di dalam satu majlis ni duduk beramai-ramai, Nabi duduk di depan macam Nabi duduk atas kerusi. Tinggi, orang lain rendah. Tuhan nak timbulkan kemuliaan yang ada pada Nabi. Dan Nabi, rambutnya Nabi bukan rambut yang biasa-biasa. Rambutnya rambut cantik. Tak lurus sangat macam apa? Rambut lurus sangat orang panggil apa? Bukan jenis serika tu orang panggil dah. Dan dia tak kerinting lagu Maggi tak. Itu rambut Nabi. Rambut Nabi ni orang kata beralun, kertak. Lurus ikal. Ada kertak. Sebahagian riwayat menyebut ada di telinga, sebahagian riwayat menyebut sampai di paras di bahu. Rambut Nabi panjang. Tapi Nabi ni sentiasa berminyak rambut dia. Dia suka berminyak dan sikat. Rambut Nabi. Lah ni ramai orang duk simpan rambut Nabi, duk dakwa dia ada rambut ni. Duk simpan rambut Nabi. Rambut Nabi nak tahu betul tak betul, cuba bakar. Rambut Nabi tak akan terbakar. Jasad Nabi tak boleh disentuh api. Api tak boleh membakar. Kalau betul dia kata tu rambut Nabi, meh nak test bakar tengok. Kalau terbakar, itu rambut bini dia, bukan rambut Nabi. Rambut Nabi tak terbakar. Kalau dipotong, dia akan panjang balik, sama balik. Hidup rambut Nabi. Sampailah orang simpan. Mulianya Nabi, sampai rambut Nabi semua orang simpan. Hak duk ada lah, simpan. Kita boleh tengok di pameran-pameran. Orang masih simpan. Kalau rambut kita, sayang tara mana pun dia tak simpan rambut. Sayang ke bini tara mana kot lah jumpa sanggup bekas-bekas rambut bini dia lu, dia simpan boh dalam frame dah. Tak ada. Kita ni manusia biasa. Nabi tak orang simpan. Khalid Al-Walid, seorang panglima perang yang hebat, digelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang sentiasa terhunus. Pernah mencari dia punya kopiah sampai pimai-pimai, dia suruh tentera dia pakat cari habis. Sahabat pun kata, banyak aja kopiah kat Pekan Madinah, beli lain lah. Pasal apa nak cari sangat? Dia kata, bukan sebarang kopiah bang. Dia ni kopiah ni ada benda. Apa dia? Ada rambut Nabi. Disimpan rambut Nabi di dalam kopiah Khalid Al-Walid. Maka dia bawa pergi ke mana-mana, bertabaruk, ambil berkat dengan rambut Nabi. Sampai kata Khalid Al-Walid, kalau aku masuk perang, aku pakai kopiah ini, aku tak pernah kalah dalam perang dengan berkat rambut Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan yang ada pada rambut Nabi. Rambut saya orang tak ambil berkat dah, kau simpan dalam poket tak. Tapi rambut Nabi orang simpan. Orang simpan. Bahkan ketika mana Nabi cukur rambut, ramai ni berebut-rebut sampai sebahagian riwayat menceritakan sahabat ni hampir-hampir berbunuhan pekak nak ambil rambut Nabi. Sahabat ni ramai. Maka pekak berebut nak ambil rambut Nabi. Ada yang apabila dia meninggal, dia wasiatkan bahawa kafankan dia bersama dengan rambut Nabi. Mulianya, bahagianya siapa yang memiliki seurat rambut Nabi. Semua yang berkenaan Nabi akan jadi mulia. Dan yang paling top sekali kita hari ni apa, orang duk bising-bising apa? Capal Nabi. Capal Nabi kenapa dia mulia? Sebab ada belakang tu capal Nabi. Kalau capal Ustaz Ismail tak mulia. Kalau capal Adidas tak mulia. Capal apa lagi? Jenama apa Nike pun tak mulia. Tapi sebab dia ada belakang Nabi, maka mulia. Orang kata mana ada hadis Nabi naik pakai kasut? Tanya baliklah, ada hadis ke Nabi naik tak pakai kasut? Tak ada hadis Nabi naik tak pakai kasut. Ini semua ulama cerita di dalam kitab dia. Maka kita serah kepada ulama. Kita ni tak pandai. Baca Quran tak faham pun. Hafal pun tidak. Hadis pun 2 batang ya ingat pun. Tu pun saya ingat, saya lupa. Hadis Arba'in 40 tu tak apa-apa. Tak pandai pun entah mana. Tapi ulama ni dia kaji semua. Dia tengok semua, dia buat kitab. Banyak ulama buat kitab-kitab. Imam An-Nabhani, kitab Imam As-Suyuti. Mereka ni buat karangan sampai berpuluh-puluh cerita tentang satu benda. Capal Nabi. Mulia dia kenapa? Kerana dia naik berjumpa, bermunajat dengan Tuhan. Sedangkan Nabi Musa apabila nak bermunajat dengan Tuhan di bumi, Allah suruh tanggalkan kasut. Ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas itu. Tanggalkan kasutmu, sesungguhnya kamu ini di tempat yang mulia, wadil muqaddas, di lembah yang mulia. Di bumi Tuhan suruh tanggalkan kasut. Nabi di langit Tuhan tak suruh tanggalkan kasut. Maknanya mulia. Sebab apa? Sebab capal tu capal Nabi. Itu mulianya. Semua yang bersangkut dengan Nabi mulia. Mulia. Tak ada yang tak mulia. Darah Nabi mulia. Ada sahabat minum darah Nabi. Apabila Nabi suruh pergi tanam darah aku, buang darah aku tempat yang orang tak jumpa, maka sahabat pun ambil minum. Bawa berlari belakang, dia tengok tak ada siapa, dia minum. Maka Nabi tanya, buang lagi, tanam lagi. Dia kata, dah tempat yang orang tak jumpa. Nabi pun teka tu. Hang minum bah? Nabi tak. Sahabat kata, ya. Maka apa kata Nabi? Engkau tak akan disentuh api neraka. Engkau tak akan disentuh api neraka. Sayyidatina Asma menyimpan kerbah yang diminum oleh Nabi. Kerbah atau kirbah? Bahasa Melayu panggil apa? Belulang kambing ya? Kambing tu, kulit dia tu, di londeh kambing tu dibuat bekas air. Kalau kita lah labu sayang, kita pakai labu. Tok Arab dia tak ada labu, dia pakai kulit kambing. Dia simpan air. Nabi minum dengan air tu. Kalau hampa-hampa tengok cerita-cerita koboi dia kata masuk separuh keluar separuh kan. Tu zaman Nabi dia ada kulit kambing buat simpan air. Sayyidatina Asma dengan Hamzah. Kalau buang Hamzah jadi Asma. Asma tu hak penyakit nafas dah. Ni Asma. Dia simpan kerbah Nabi. Ketika mana dia sakit-sakit, ada orang demam apa, dia bubuh air dalam kerbah itu, ambil berkat dengan kerbah yang diminum oleh Nabi. Maka sembuh penyakit. Sebab apa mulia kerbah ni? Sebab Nabi. Sebab bila sangkut dengan Nabi, semua akan jadi mulia. Tak ada yang tak mulia. Kita umat Nabi Muhammad ni, umat akhir zaman, ketot semua. Nabi Adam tingginya apa? Dalam cerita itu kita cerita berapa hasta? Ingat lagi, 60 hasta. Lebih kurang apa? 27 meter kan? Lebih kurang kan? 60 hasta. Umat akhir zaman ni dia kurang, pendek. Umur pun, umat dulu-dulu ada yang umur 900 tahun, ada yang umur 1000 tahun, ratus-ratus, ada 1000 lebih. Tu umur umat zaman dulu. Bila depa cerita, dibacakan kisah
tentang umat akhir zaman. Dulu pun ada kitab-kitab juga kan, umat dulu-dulu. Maka dia baca umat akhir zaman ni umur dia 60, 70. Lebih kurang Maka dia kata, "Oi, buat apa umur 60 tahun?" dia kata. "Duduk bawah pokok mati lagu tu," dia kata. Kalau aku umur 60, dia kata, aku duduk berteduh bawah pokok, dia kata, lepas tu mati, tak ada nak buat apa. Kahwin tak ada, buat anak tak ada, buat rumah tak ada, jadi kaya. Ai marah sebut. Semua tak ada, jatuh habis mai. Tak ada buat apa, dia kata. Depa, tapi mulianya siapa? Depa angkat kita. Mulianya umat Nabi Muhammad. Sebab apa kita umat yang mulia? Sebab ada di belakang tu umat Nabi Muhammad. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad, kita tak ada kemuliaan. Bila disandarkan kepada Nabi Muhammad, semuanya jadi mulia. Semuanya jadi mulia. Apa lagi yang tentang Nabi? Banyak kalau kita nak ceritakan. Kisah Abu Hurairah tentang Mizwad. Mukjizat daripada Nabi. Pernah satu ketika di dalam satu perang, sahabat-sahabat ni pakat lapar. Tak ada makanan, Nabi pun tanya, mai kumpul semua hak mana ada kurma-kurma saki-baki mai. Maka Abu Hurairah dia bagi bekas dia namanya Mizwad, bekas kurma. Nabi pun ambil kurma, bubuh dalam tu. Maka Nabi suruh Abu Hurairah pun panggil sahabat, mai sikit-sikit, mai sikit-sikit. Semua pakat mai pakat ambil kurma seorang sikit-sikit. Lepas tu mai lagi, ambil lagi sikit-sikit. Habis satu batalion, satu kita kata tentera yang besar yang sampai ribuan tu makan kurma di dalam satu bekas yang kecil. Bekas tu Abu Hurairah simpan, dia duk makan tiap-tiap hari sampai zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Umar, zaman Saidina Osman. Duk makan hak tu saja. Abu Hurairah ni dia tak kerja apa. Dia Sayyidus Suffah. Dia geng-geng sufi ni, geng-geng apa? Fuqara miskin ni, Abu Hurairah. Dia tak ada kerja apa. Dan nak kerja buat apa, dia kata, ni bekas Nabi bagi ni, tak habis-habis. Tapi sayang, dia kata, zaman Sayyidina Osman hilang bekas tu. Zaman Sayyidina Osman hilang bekas tu. Kalau tidak, sampai ke hari ni kita boleh duk pergi makan kurma dalam bekas tu. Tak habis-habis. Berkat siapa tu? Mukjizat Nabi SAW. Hak daripada Nabi semuanya luar biasa. Itu kita cerita serba sikit saja. Kalau kita nak cerita pula akhlak Nabi, kita cerita satu sajalah. Nabi ni sangat cintakan umat dia. Nabi ni 14 kurun hak dulu duk ingat kat kita. Ingat dah dia dulu, ingat dah kat kita. Tapi kita ni tak pernah ingat kat dia. Kita tak pernah ingat kat dia. Dia dulu sayang dekat umat dia. Hatta umat dia menyakiti dia pun dia sayang. Ketika mana Nabi pergi ke Taif, lepas daripada meninggalnya Abu Talib, meninggalnya Sayyidah Khadijah, maka Nabi ni nak mencari sokongan. Nabi pun pergi hijrah ke Taif, pergi cari orang-orang yang boleh support Nabi dalam perjuangan nak menyebarkan dakwah. Puak Taif balas dengan apa? Balas dengan batu. Pi bincang mai, depa tak mau, depa tolak Nabi, halau Nabi. Bila Nabi keluar, budak-budak pakat baling batu kat Nabi. 7 batu Nabi. Kena di tumit kaki Nabi, berdarah kaki Nabi. Sampai Nabi berehat di satu tempat, maka Jibril pun turun. Maksud apa, ketika mana darah duk nak menitik tu, darah meleleh tu, Nabi tahan darah tu daripada gugur ke bumi. Jibril turun, Jibril kata, "Wahai Muhammad, kalaulah menitis satu titis darah engkau kat muka bumi ni, ghanap habis puak Taif ni. Tuhan binasakan habis puak Taif ni." Tapi sayangnya Nabi tahan darah tu, tak bagi menitis ke muka bumi. Bahkan malaikat yang menjaga gunung ganang berjumpa pada Nabi, "Wahai Muhammad, tunjuk ke aku mana gunung hak besar, habang mai." Orang Kedah kata habang mai. "Aku nak angkat terak habis depa ni semua." Sebab apa? Melukakan kekasih Allah. Tapi apa kata Nabi? Nabi kata, Nabi doa pula, mudah-mudahan Allah tu keluarkan daripada zuriat-zuriat Taif ini orang-orang yang mentauhidkan Allah, menyembah Allah.
hari ini orang Taif semuanya Islam. Kalaulah dulu Nabi kata, nak pergi semua, hari ini seekor pun tak ada Taif tu. Jadi padang jarak, padang terkukur. Tapi tak, Nabi sayang. Walaupun orang buat macam tu kat Nabi, tak, Nabi sayang. Itu akhlak Nabi. Dan sebagai penutup, kita tak boleh nak cerita banyak ni. Kalau nak cerita semua tak lagi pukul 12. Pukul 12 habis. Kisah Nabi ni kisah yang semua boleh jadi pengajaran kat kita. Pengajaran kat kita. Kita ambil tauladan, tengok bagaimana akhlak Nabi. Sebagai penutup, ketika mana Nabi dah wafat. Bila Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar, kisah ni saya pernah ceritakan di majlis-majlis. Dan ustaz-ustaz pun ada cerita. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Sayyidatina Aisyah, anak dia, yang merupakan isteri kepada Nabi. Dia kata, wahai Aisyah, Sayyidina Abu Bakar ni dah ganti Nabi jadi khalifah kan. Maka dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, apa lagi benda-benda yang Rasulullah buat yang aku belum buat lagi? Ikut sungguh dengan sunnah Nabi. Maka kata Aisyah, ada lagi yang tak buat lagi. Apa? Nabi selalu pergi ke pekan memberi makan kepada seorang Yahudi tua yang buta. Nabi selalu pergi bagi makan kepada seorang Yahudi yang tua. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mudah saja nak cari. Kat pekan tak banyak Yahudi tua yang buta, tak banyak. Maka dia jumpa. Bila dia jumpa, maka dia pun beli roti, dia bawa roti, dia pun suap kepada Yahudi tua tadi. Yahudi tu pun makan nyok-nyap sambil duk mencaci Nabi. Dia tak sedar. Dulu tiap-tiap hari Nabi yang duk bagi makan dia. Dan ketika dia diberi makan oleh Nabi, sambil tu dia duk mencaci Nabi. Dia buta, tak nampak. Dia bukan tahu siapa bagi. Tapi dalam duk caci Nabi, Nabi tetap bagi makan kat dia. Sambil duk caci, kemudian dia pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ini bukan tangan yang selalu bagi makan kat aku ni. Sebab apa? Sebab tangan Nabi disebut di dalam Syama'il lebih lembut daripada sutera. Tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Segala kesempurnaan ada pada Nabi. Kalau kita nak cerita tentang sifat-sifat Nabi ni banyak. Salah satunya tapak tangan Nabi lembut daripada sutera. Orang perempuan nak pakai lotion pun tak boleh lawan, dia tak lembut lagi. Tangan Nabi ni lembut. Bila orang salam tu sejuk. Bila orang salam Nabi, harum tu kekal sampai berhari-hari. Kalau siapa tengok cerita Piramli tu, apa? Musang berjanggut. Musang berjanggut kan, lepas dia salam dengan puspa wangi dia simpan dalam ni duk cium tiap lekat berwangi. Nabi bila dia bersalam dengan siapa-siapa, dia akan lekat bau haruman tu. Sebahagian sahabat ada dikisahkan, sebahagian sahabat dia ada isteri banyak, isteri dia pakai wangian yang harum-harum, tapi tak boleh lawan wangian suami dia, padahal suami dia malas mandi. Maka tanya isteri-isteri ni, apa rahsia? Bini ni pakai perfume, salah bini kan nak bercantik-cantik untuk suami, pakai lawan lah, dah ramai kan. Syarikat kalau ramai pakai lawan lah siapa yang terbaik kan. Pakai segak wangi-wangi, tapi tak boleh lawan kesegakan segarnya wajah suaminya, harumnya wajah suaminya. Maka dia kata, aku dulu waktu kecil aku kena penyakit kulit. Mak aku bawa aku pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah suruh bukakan baju, kemudian Rasulullah meludahkan di tangan dia, kemudian dia menggosok di badan aku. Sembuh penyakit badan, dan bermula semenjak tu aku harum tak pernah busuk-busuk, berkat mukjizat daripada air liur Nabi. Patah balik cerita, dia melencong tadi. Cerita tadi Yahudi tu pegang, dia kata ini bukan tapak tangan, ini bukan tangan yang selalu bagi makan kepada aku. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, memang pun orang yang bagi makan kepada engkau tu dah meninggal dunia. Maka meleleh air mata tadi, dia kata. Meleleh air mata. Sayyidina Abu Bakar tanya kepada dia, macam mana boleh tahu? Dia kata, pertama dia kata tangan tak lembut. Yang kedua yang duk bagi suap dia selalu tu, bagi suap dengan lemah lembut.
Roti hak keras zaman dulu, roti jenis keras-keras tu Nabi kunyah dulu, bagi lembut sikit, kemudian baru sudah geram kot kan, duk kutuk Nabi kan. Allah Alam, Allah Alam, tak tahu. Dalam maksudnya tak kunyah lah, tak kunyah kan, maknanya keras lah. Orang Arab aku ada ni sikit, keras sikit kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia cuba meniru Nabi yang semampunya. Dia buat cara yang mana yang dia tahu. Dia tak tahu Nabi kunyah dulu. Maka dia tahu kata ni bukan tangan. Sayyidina Abu Bakar kata dak, tangan hak menyuap kamu tu dah meninggal. Maka menangis, dia kata habislah orang hak paling dia cintai kat dunia ni, tak ada hak ni je. Hak ni je orang hak paling dia suka sayang. Orang hak paling dia tak suka apa? Muhammad. Setiap hari Nabi duk bagi makan, Abu Bakar duk bagi makan tu pun dia duk caci lagi. Tiap-tiap hari dia tak ada isu lain, dia politik lain tak ada waktu tu. Isu apa Perdana Menteri kat Covid tak ada. Dia isu satu benda dia hanya mencaci Muhammad. Dia kata tak ada orang hak paling aku benci melainkan Muhammad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun tanya dia, hantar tak siapa dia hadut suat hang tiap-tiap hari tu? Dia kata tak tahu. Dia tak pernah cakap apa-apa pun. Maka kata Abu Bakar, itulah Muhammad, orang yang paling engkau benci. Orang yang paling engkau benci. Tiap-tiap hari engkau duk caci dia sambil makan makanan ke mulutmu. Itu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada kan. Boh nampak ke aku jual makan duk kutuk-kutuk aku pula. Itu kita. Nabi tak. Akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Sehinggalah kali dia pun masuk Islam dengan sebab tu, meleleh ayat mata dia. Rupa-rupanya orang yang dia paling benci, orang yang dia paling hina-hina seluruh, itulah orang yang duk suap kepada dia. Akhirnya masuk Islam. Bagaimana dakwah Nabi? Dengan akhlak. Kita kalau pakat tiru akhlak Nabi, ramai dah masuk Islam. Kalau kita semua pakat tiru apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, ramai dah masuk Islam. Ramai yang tertarik, terpegun dengan akhlak Nabi. Gara-gara akhlak Nabi masuk Islam. Salah seorang lagi adalah perempuan yang diberi upah oleh Abu Jahal. Ada seorang perempuan ni, Abu Jahal upah dia, hang berhentilah tak usah duk jadi makcik cleaner ke apa, tak usah. Aku bagi hang satu kerja aja, aku bayar gaji dekat hang. Apa dia? Kerja hang mesti menyakiti Muhammad tiap-tiap hari. Maka dia lorong-lorong yang Nabi jalan, dia cam dah. Dia tabuk najis, dia bubuh duri, dia bubuh tek panah satu hari. Bila Nabi lalu, dia ludah kat Nabi, kena dekat Nabi. Tapi Nabi tak marah. Bila suatu hari Nabi lalu di jalan, dan Nabi tak pilih jalan lain. Nabi dah tahu jalan tu perempuan ni duk tunggu, duk ludah dia, duk bagi macam-macam kat dia. Bukan bagi hadiah dah, bagi tek, bagi sebagainya. Tapi Nabi tetap lalu jalan tu. Nabi tak ubah jalan yang lain. Sabarnya Nabi. Sabarnya Nabi. Sampai satu hari bila Nabi jalan pula jalan tu, tak ada dah perempuan ni. Pergi mana? Selalu duk ada. Selalu ada. Hari ni tak ada. Pergi mana? Maka dia pun tanya kepada orang. Orang kata perempuan tua tu dah sakit. Maka Nabi pun pergi ziarah dia. Buah tangan ziarah dia. Ketuk-ketuk pintu, tanya siapa? Muhammad. Menangis perempuan ni. Mai ziarah dia. Dia kata apa? Dia kata Abu Jahal tu, hak ada upah aku tiap-tiap hari tu, dia bukan tak tahu aku sakit. Aku siap kirim orang lagi pergi beritahu, hampir beritahu Abu Jahal aku ni dah sakit ni. Kok dia nak main ziarah lah, ulok buah anggur sebiji. Hak tu saya tambah lah. Tak ada, dia kata tak ada. Tak ada mai pun, tak mai ziarah pun. Tapi rupa-rupanya orang yang mai ziarah dia, orang yang selalu dia sakiti. Itu akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini diwarisi oleh orang-orang alim ulama yang mengikut sunnah Nabi. Para habaib, para kiai, para tok guru mengikut jejak langkah Nabi. Kalau ini yang kita semua pakai, kita ikut, maka dakwah Islamiah ini akan tersebar dengan pesat. Semua orang akan masuk Islam, tertarik dengan akhlak. Hari ini akhlak orang Islam lagi teruk daripada hatta Islam, tu masalah. Saya cerita satu kisah. Satu kisah lagi pukul 12 lagi noh. Habib Abdul Qadir As-Saqqaf. Kalau orang kita baca As-Saqqaf, orang Tarim baca As-Saqqaf.
Sagaf. Sagaf ni maknanya dia guru kepada para habaib di zaman dia. Guru kepada guru semua. Kita nak cerita satu benda tentang akhlaknya sepertinya Rasulullah. Pernah satu ketika mana habis selesai kuliah, dia nak masuk dalam kereta. Maka anak murid dia mai tolong. Anak murid biasa, anak murid ni mentakzimkan guru, menghormati guru, khidmat untuk guru. Tok guru nak mai, dia buka pintu. Tok guru masuk, dia pun tutup pintu. Tak tengok apa dah, dia tutup pintu. Kemudian menyembang salah dengan tok guru, buka tingkat apa semua, menyembang tanya apa masalah. Habis pun layan anak murid dia. Walaupun waktu tu Habib tengah tertahan-tahan. Akhirnya habis selesai cakap, jalan kereta. Bila jalan kereta sampai satu tempat jauh sikit, Habib kata, berhenti. Buat apa? Nak buka pintu, Ustaz. Buka pintu, tutup semula. Sebab apa? Jari terkapit. Tadi anak murid dia tutup, tak tengok tangan tok guru ada terselit lagi kat bawah, terkapit ujung jari. Yang driver ni tanya, lah awak tak abang tadi kalau boleh buka? Dia kata, aku tak mau. Saat lagi kalau aku buka time-time tu juga, mesti dia malulah dengan aku. Sebab dia menyakiti aku, lepas tu dia tak mai dah pengajian aku. Maka dia nak menjaga hati pelajar dia. Akhlaknya yang ditiru daripada Rasulullah, yang ditinggalkan kepada ulama. Sabar, walaupun sakit, walaupun disakiti, sabar. Sebab apa? Sebab nak menjaga hati anak muridnya. Itu akhlak para guru. Kalau kita cerita lagi, tentulah banyak akhlak-akhlak yang Nabi tinggalkan, yang diwarisi oleh ulama. Sebab itu dipanggil al-ulama warathatul anbiya. Ulama tak hanya mewarisi ilmu daripada Nabi, tetapi segala akhlak-akhlak yang ditinggalkan oleh Nabi pun pakan ambil belakang. Jadi kita ni hari ni, pertama, cuba meneladani akhlak Nabi. Yang kedua, suburkan rasa cinta kita kepada Nabi. Sebab Nabi kata, orang yang cinta dengan seseorang akan bersama di syurga. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi lah. Kan? Kalau kita cinta dengan artis, kita bersama artis. Artis duduk kat mana? Kalau dia duduk syurga, tak apa lah. Kalau artis tu Justin Bieber, Justin Bieber, kalau suka dekat dia nak duduk kat mana? Kita nak ikut dia. Anak-anak kita jangan ajarkan idolakan artis, tanamkan rasa cinta. Jadi majlis maulid ini majlis nak menyuburkan cinta. Ini hanya serba sikit. Nak tahu lebih lanjut, kena ikutlah kuliah-kuliah majlis yang ada cerita tentang sirah atau syama'il dan sebagainya. Dan rasanya cukuplah takat tu kan. Lagi lama-lama duk pederah juga, tinggal tiang dengan kipas seorang-seorang je kat depan ni. Jadi hanya sekadar itu. Kalau ada silap dan salah, saya mohon maaf lah, terkasar bahasa ataupun sebagainya. Kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya basital ladaini bil 'atiyah, ya man idza rufi'at ilayhi akufful 'abdi kafah, ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al ahadiyah an yakuna lahu fiha nadha'ir wa ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaniyah, ya man la yurja ghayruhu wa la yu'awwalu ala siwah, ya man istanada al anamu ila qudratihi al qayyumiyyah wa arshada bi fadlihi man istarshadahu wastahda. Nas'aluka Allahumma bi anwarika al qudsiyah allati azahat min zulumati ash-shakki dujah, wa natawassalu ilayka bi sharafi adh-dhati al-muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awlahum wa ma'na wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatil salamati wan najah wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladhina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan min Allah wa bi hamalati ash-shari'ati ulil manaqib wal khususiyah alladhina istabsharu bi ni'matin wa fadlin min Allah
أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اللقيم قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتهسل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة الرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم من سياب سيبه السبسب ورباه واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقرة جوهرية وتحلى الصدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم